forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap SPRM akan panggil Razli Jidin. Saya baca detail sedikit. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM akan memanggil bekas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Seri Rahmat Razli Jidin bagi bantu siasatan berhubung projek memberikan pendidikan buku bernilai kira-kira 80 juta. Ketua Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dihubungi mengusulkan perkara itu berkata pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut. Ada kemungkinan besar dipanggil tetapi bukan sekarang. Akan kita dengar respon dari Kamal Amir. Dia akan tak komen macam biasa. Baik. Hari ini saudara ekoran penangkapan. Ekoran penahanan, bukan penangkapan lah, tak baik menggunakan penangkapan. Penahanan. 2 orang, salah seorang adalah siswa politik kepada mantan Menteri Pendidikan. Akhirnya hari ini Suruhanjaya Pencegah Rasuah menjelaskan bahawa besar kemungkinan mereka akan memanggil mantan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mohamed Razli Jidin untuk membantu siasatan berhubung projek membabitkan percetakan buku bernilai kira-kira 80 juta. Perlu saya jelas saudara, ini baru satu saudara. Kalau kita lihat daripada apa yang tular dalam media sosial, macam-macam cerita, ada 4-5 kes. Tapi satu daripadanya adalah tentang percetakan buku untuk prasekolah bernilai 80 juta. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, beliau mengesahkan apabila dihubungi oleh media arus perdana, beliau mengesahkan bahawa pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut. Dan katanya ada kemungkinan besar bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Jidin, Datuk Seri Mohamed Razli Jidin akan dipanggil untuk membantu siasatan. Tapi bukanlah sekarang ni. Betul pun. Di saat sekarang ini pihak pegawai penyiasat di Kementerian Suruhanjaya Pencegah Rasuah sedang melakukan siasatan terhadap 2 orang yang diberkas ataupun yang ditahan saudara. Kerana Sabtu lalu Timbalan Ketua Pesuruhanjaya Operasi Datuk Seri Ahmad Kusyari Yahya mengesahkan penahanan 2 orang individu termasuk bekas siswa politik pada Yang Berhormat Datuk Jidin saudara ya. Jadi dalam kenyataannya saya cuma hairan bagaimana beliau tiba-tiba bila siswa politiknya ditahan, dia terus bingkas membuat kenyataan. Reaksi beliau itu tentulah mengundang macam-macam persoalan. Seharusnya kita tunggu. Sebab masalahnya dia tak sabar. Mungkin agaknya saudara. Suara tak ada. Aduhai. Bila saya sebut benda apakah? Tarik balik. Tak ada suara. Ini teman kita di ruangan ini kata tak ada suara. Saya pun tak tahu. Yang lain okey. Sekarang, sebab itulah sekarang ni kata Rosli Zahni, dia kata patutlah mengelabah. Saya merasakan tak sepatutnya mengelabah. Saudara Hamid Majid, apabila siswa politik kena cukup, kenapa pula yang lain kena cukup, pakai baju lain pula, itu tak tahulah saya saudara. Tapi bagi saya, apa-apa pun sepatutnya bertenang dulu. Saya ingin menasihatkan pada Yang Berhormat Datuk Razli Jidin, tenang dulu, tenangkan fikiran. Tak payah buat kenyataan media, tak payah nak mengatakan isteri saya tak terlibat, isteri saya bukan tengku dan sebagainya. Ini boleh menimbulkan macam-macam persoalan. Tenang dulu, jangan risau saudara. Kalau kita tidak bersalah, apa nak takutkan? Bagaimana yang dialami oleh Yang Berhormat Presiden UMNO Datuk Zahid, 5 tahun turun naik mahkamah. Dia tak risau, tak apalah nak tuduh-tuduh lah katanya. Sebab dia tahu dia tak bersalah. Itu gambarannya saudara. Tetapi saya haraplah Razli Jidin bertenang. Jangan mengelabah. Mengelabah itu kadang-kadang mengundang banyak masalah. Dan jangan ada sebarang kenyataan seolah mencabar pihak penguatkuasa. Kepada teman-teman, pada warga yang melayari bicara saya ini, saya mintalah sebaik mungkin kalau boleh, jangan kita melakukan hukuman persepsi rakyat. Jangan kita lakukan persepsi, orang dah kena panggil saja, terus kita katakan bersalah. Biarlah pihak berkuasa melakukan siasatan. Kita berilah kepercayaan kepada mereka. Kerana mereka akan melakukan tugas dan tanggungjawab dengan penuh amanah. Jangan kita kata bila orang dibawa ke mahkamah saja, dah salah. Itu masalah saudara.
Sebab macam mana yang kena pada Datuk Seri Najib, apa yang kena pada Datuk Seri Hamidi, belum apa-apa lagi, mahkamah persepsi. Elakkanlah negara kita ni memiliki mahkamah persepsi. Tambah-tambah lagi sekarang ni musim pilihan raya saudara. Di Pelangai. Sebab itu sekarang ni saya awal pagi tadi saya sempat minum pagi dengan teman-teman daripada pelajar-pelajar bekas Maktab Sultan Abdul Hamid, Kolej Sultan Abdul Hamid di Rostar. Memang kami mengadakan pertemuan sebulan ataupun 2 bulan sekali. Sebab saya ni selalu buat pencerahan, maka banyaklah input-input yang diberikan pada saya. Dia kata elok saya lontarkan. Dan walaupun kadang-kadang kami ramai, ada yang aliran politiknya ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang tengah-tengah dan sebagainya, tapi kita bebas. Selalu saya katakan kita mesti bersetuju untuk bersetuju. Tetapi dapatan saya hari ini, rata-rata mereka menzahirkan kebimbangan. Bagaimana perpecahan di kalangan warga bangsa kita ini begitu melebar. Jadi ada seorang teman tu dia kata, mintalah kalau boleh pimpinan UMNO berusahalah menyantuni persoalan ini di kalangan warga UMNO sendiri. Jangan ada wujudkan lagi perpecahan. Yang sudah tu sudahlah. Kemudian beritahu rakyat, kerana mereka bersetuju UMNO tidak bersalah. Kalau ada bersalah tu hanyalah pihak-pihak yang sekarang ni telah pun tersingkir daripada UMNO. Itu saja katanya. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan UMNO berusaha untuk memperkukuhkan dalam saat-saat kita menghadapi pilihan raya di Pelangai, di Bentong, saudara. Dalam waktu yang sama, saudara, saya agak tertarik dengan kenyataan daripada Syarif Muhammad dari Kampung Syafi'i. Dia menyatakan secara betul terang, dia kata, usah buat perangai tidak elok di Pelangai. Perangai Pelangai. Dia katanya, usahlah buat perangai tak elok di Pelangai. Kerana inilah permintaan pada penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Pelangai kepada parti politik yang berkempen pada pilihan raya kali ini. Jadi kempen PRK Pelangai sudah pun bermula. Mula semalam saudara, apabila penamaan calon sudah selesai. Bagi saudara Syarif Muhammad dari Kampung Syafi'i, semua pihak perlu mempunyai rasa tanggungjawab untuk tidak mengganggu gugat keharmonian dan ketenteraman kawasan berkenaan dengan kempen berlebihan, termasuklah melibatkan isu 3R, iaitu kaum, agama dan institusi raja. Di sini katanya, Dun Pelangai memang banyak faedah, tapi juga ada dihuni oleh masyarakat pelbagai kaum. Jadi jangan mainkan perkara yang boleh mencetuskan suasana tidak harmoni. Jaga bahasa baik-baik. Jangan duk maki hamun orang. Kerana trend ketika ini, apa yang diperkatakan oleh pemimpin dan tular, ini semua boleh menjadi ikutan anak-anak muda. Itu kebimbangan warga Pelangai. Datang nak berkempen, mailah. Tak ada masalah, datanglah. Warga Pelangai menerima kehadiran tetamu nak berkempen, buat. Tetapi jaga. Jangan ganggu warga Pelangai dengan unjuran kata-kata yang tidak baik. Sebab itu katanya usah buat perangai. Kasarnya. Sementara itu warga emas, saudara Sabar Sarip, katanya sebagai orang yang lahir, membesar dan menetap di Simpang Pelangai, jiwanya amat sebati dengan kawasan Dun itu yang disifatkan cukup tenang. Janganlah adanya pilihan raya kecil ini. Sekarang ni orang ramai luar masuk. Kita dalam Dun ni, kita sambut semua katanya. Datanglah, berkempenlah. Kita raikan dari mana parti pun, asalkan tidak bawa perkara negatif yang memberi kesan tidak baik kepada kami penduduk di sini. Benar saudara? Bila kita berkempen waktu sekarang ni, semua datang dari Kedah, daripada Perlis, daripada Johor, dari seluruh negara bertumpu ke Pelangai. Masing-masing berkempen. Lepas musim kempen, bila habis keputusan pilihan raya nanti, semua mereka ni akan meninggalkan. Mereka akan meninggalkan desa Pelangai. Apakah warga yang telah dikocar-kacirkan itu boleh meneruskan kehidupan dengan tenang dan tentram? Sebab itu janganlah kita membuat onar, memecah belahkan masyarakat di situ, saudara. Sebagaimana kenyataan pemangku ketua bahagian sekarang ni dah mula kempen-kempen yang tak baik. Bila mereka mengatakan itu Datuk Seri Muhammad Zaini Saleh, konon-kononnya mereka mengatakan beliau menaja calon bebas kerana tak puas hati. Sebenarnya tak ada. Dia secara terus terang dia menafikan sekeras-kerasnya. Ini kenyataan juga keluar dalam Usaha Malaysia. Saya bahawa Datuk Muhammad Zaini Saleh dia kata tak ada.
Beliau menerima keputusan dengan hati terbuka dan sentiasa berdiri teguh menyokong apa saja keputusan parti. Saya tak ada apa-apa perbincangan sebab ada yang calon bebas tu dia kata bahawa sisa politik Perdana Menteri Besar Datuk Zaini Saleh setuju kalau ada orang lain sebab tak setuju dengan calon. Dia kata tak ada, itu tak timbul. Jadi warga Pelangai berhati-hati dan kepada pemimpin janganlah buat benda yang bukan-bukan yang pelik-pelik saudara. Begitu juga sebagaimana pemuda UMNO melalui Ketua Pergerakan Pemudanya Saudara Dr. Muhammad Akmal Saleh. Beliau menafikan bahawa berlaku protes dalam kalangan ahli sayap. Kononnya kerana bukan calon pemuda yang dilantik, dicalonkan. Tak ada. Pemuda tetap berdiri teguh untuk memastikan kemenangan bagi calon untuk pilihan raya yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil di Dun Pelangai. Okey tuan, saya baca detail sikit lagi dekat Sinar Harian ni. Pada Sabtu, Timbalan Ketua Suruhanjaya SPRM Datuk Seri Ahmad Huzairi Yahya mengesahkan peranan dua individu termasuk bekas direktur politik kepada seorang bekas Menteri Kanan. Mereka ditahan jam 11 malam ketika diminta hadir memberi keterangan di pejabat FM Putrajaya sebelum pendaftar Mahkamah Magistrate Putrajaya. Nur Hadilah membenarkan bahawa menahan reman kedua-dua individu itu selama 4 hari. Razi dalam kenyataan sebelum ini menafikan terbabit dalam sebarang dakwaan berkaitan kesihatan rasuah ke atas projek rundingan turut pencetak buku Jacob untuk sekolah memberikan lebih 80 juta. Kita tahu komen saya, kalau dia tak ada buat salah, dia tak ada ambil rasuah, jangan risau, tak payah duduk berlambak. Tak payah duduk koyak sangat bila PMA sebut sikit sahaja. Okey, mari terus melanjutkan kerjaan Perdana Menteri Ibrahim. Assalamualaikum.